Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita mulakan dengan doa sebelum belajar dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Okey, baik. Ingat lagi pembelajaran kita minggu lepas tentang izhar halqi. Okey. Ianya termasuk dalam hukum nun sakinah, hukum nun sakinah, okey, nun mati atau tanwin. Okey. Baik. Berapakah hukum nun sakinah, nun mati atau tanwin itu? Ada 5. Okey, baik. Yang pertama, izhar halqi. Baik. Yang kedua, idgham bi gunnah. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Yang keempat, iqlab. Dan yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Baik. Kita telah pun belajar izhar halqi. Ya, hari ini kita akan revision, buat ulang kaji, okey, tentang pelajaran idgham bi gunnah. Okey, dalam bulat biru besar tu. Baik. Okey, hari ini kita akan belajar idgham bi gunnah. Baik, ingat lagi tak maksud idgham dan bi gunnah itu? Okey, kita refresh balik. Baik. Idgham bermaksud memasukkan. Manakala bi gunnah ialah dengan dengung. Bi dalam bahasa Arab, bi itu dalam bahasa Arab bi. Dalam bahasa Melayu bi itu adalah dengan. Okey. Gunnah. Okey, dengung. Ingat maksud dia idgham memasukkan, bi gunnah dengan dengung. Seterusnya, ingat lagi tak macam mana idgham bi gunnah itu berlaku? Baik, idgham bi gunnah itu berlaku apabila nun mati atau tanwin, okey, 2 baris atas, 2 baris bawah dan 2 baris depan itu tanwin namanya, bertemu dengan huruf idgham bi gunnah. Mesti tertanya-tanya apa huruf idgham bi gunnah? Dah tahu kan? Okay, sebab hari ini revision sahaja. Okey. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4, iaitu mim, waw, nun, ya. Money. Ingat lagi? Kita punya sinonim perkataan untuk huruf idgham bi gunnah, money. Mim, waw, nun, ya. Money, duit. Okey, baik. Seterusnya, bagaimanakah cara bacaannya? Cara bacaannya adalah dengan memasukkan. Okey. Idgham tadi maksud dia memasukkan. So, dengan memasukkan sebutan huruf nun mati atau tanwin ke dalam salah satu huruf idgham bi gunnah. Apa huruf idgham bi gunnah tadi? Money. Mim, waw, nun, ya. Bersamanya bunyi dengung 2 harakat. Mai. Okey. Mai, mau. Nampak dia masuk dengung sekali. Memasukkan sebutan huruf nun mati itu ke dalam huruf idgham bi gunnah dan dengung. Okey. Baik. Nak lebih faham, kita tengok contoh. Baik, contoh yang pertama. Limai yasha. Dengar saya baca. Limai yasha. Okey, bukannya liman. Salah. Okey. Dia masukkan dekat dalam huruf ya tu. Limai
Limai yasha. Okay, bukan liman. Okay, ingat kalau huruf idgham bi gunnah, okay, masukkan, jangan macam izhar halki, ya dia bunyikan huruf nun tu. Tapi yang ini idgham bi gunnah, jadi limai yasha. Okay, limai. Nampak? Dia dengung dengan masukkan. Limai, bukan liman, ya, salah. Okay, baik, dekat sini tanwin atau huruf nun mati. Kat sini adalah nun mati. Bertemu dengan huruf apa? Huruf idgham bi gunnah itu huruf ya. Okey. Baik, contoh yang kedua kita lihat. Khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Nampak? Dia bunyikan khairun wa ab. Nampak? Dia tak bunyi khairun. Tak Khairun wa abqa. Nampak? Okay. Dia bukan khairun. Okay. Bunyi dia. Baik. Dekat sini tanwin atau nun mati. Okay. Iaitu tanwin. Bertemu dengan huruf idgham bi gunnah yang mana? Huruf waw. Mani, mim, waw, nun ya, mani. Okay. Okay, dah tengok kan dua contoh tadi. Okay, contoh yang pertama tadi nun mati dan yang kedua adalah tanwin. Baik. Sekarang ni kita nak kenal pasti macam mana ataupun bagaimana dalam Al-Quran itu menunjukkan tanda dengung. Okay, kerana idgham bi gunnah ini adalah dengung. Okay, kalau izhar halki dia tak dengung. Okay, baik. Tanda-tanda dengung ini adalah, okay, yang pertama, lihat yang pertama, warna pink. Yang pertama belah kanan sekali. Okay, kita tengok tanwin atas tidak selari. Nampak? Dia bukannya sama-sama pendek, sama-sama panjang. Dia sama pendek dan sama panjang. Cuma dia tak duduk atas dengan bawah. Dia macam kiri kanan sikit. Nampak? Tu tanwin atas tidak selari. Kalau dalam Al-Quran, maksud dia dengung. Baik, tanwin bawah tidak selari. Sama juga macam tanwin atas tadi. Okay, itu menunjukkan dengung. Baik. Tanwin depan. Okay, tanwin baris depan macam mana kita nak tahu dengung ke tidak? Okay, tanwin baris depan mestilah bernombor 99. Dia macam 99 macam tu. Okay, baik. Seterusnya, kotak warna kuning yang belah kanan sekali. Nun kosong. Maksud nun kosong tu, nun atas dia tak ada tanda mati pun. Okay, tanda bulat mati tu ke, tanda mulut dinosaur tu ke, tak ada. So, dalam Al-Quran, bila tak ada, itu adalah dengung. Baik, seterusnya. Okay, seterusnya, mim. Nampak mim tu? Okay, mim mati itu. Dia memang mim mati. Tapi dia tak ada tanda pun atas dia. Okay. Seterusnya, nun syaddah. Ataupun orang panggil nun sabdu. Dalam asas tamhid kita belajar kan. Nun syaddah atau sabdu, nun atas dia berbaris W kecil. So, bila ada W kecil huruf nun dengan mim tu, perlu didengungkan sebanyak 2 harakat. Okay. Okay, gambar ni boleh dilihat di Google. Okay. Baik. Kita tengok ayat Al-Quran. Okay, muka surat Al-Quran yang mana menunjukkan hukum idgham bi gunnah itu sendiri. Baik, yang pertama. Khairun wa in tukhalituhum. Okay. Khairun. Okay, tengok atas huruf ra itu. Okay, nampak?
tanwin kan? Tanwin berbaris apa? 99 kan? Betul. Okay, so jadi bila 99 itu bila baca bersambung, okay, ada yang baca setengah berhenti. Okay, sod la tu bermaksud lebih baik sambung. Okay, bila baca sambung dia akan jadi khairun wa'in, bukan khairun. Ha, nampak? Bila tanda 99 tu dia kena dengung. Khairun wa. Ha, dengung masukkan dekat huruf sebelah dia tu. Khairun wa'in. Ha, nampak? Okay. Contoh yang kedua. Okay. Wala amatum mu'minah. Wala amatum mu'minah. Nampak? Dia dengung. Okay. Masukkan dekat dalam huruf mim itu. Okay. Nampak? Tak macam tanda 99 tu. Okay. Baik. Seterusnya. Musyrikatin walau a'jabatkum. Musyrikatin walau. Nampak? Bawah musyrikatin, ta tu adalah ta marbutah orang panggil. Okay. Bawah ta tu, nampak? Dia punya tanwin bawah itu tidak selari. Ha? Satu ke kanan, satu ke kiri. Dia macam tengah bergaduh. Ha. Kalau dia punya tanwin itu macam bergaduh, jadi dia kena dengung. Musyrikatin walau. Okay. Baik, kita tengok contoh seterusnya. Wala abdum mu'minun. Okay. Bila berhenti mu'min. Wala abdum mu'min. Okay. Nampak? Atas huruf dal itu tanda 99. Jadi masukkan. Nampak? Ingat tak tadi tanda dengung itu mim mati ada baris atas dia ada W kecil. Jadi kena dengung. Wala abdum mu'min. Okay. Okay, seterusnya. Musyrikin walau. Musyrikin walau. Nampak dekat huruf kaf itu bawah dia tu tanda tanwin bawah dia bergaduh. Satu ke kanan, satu ke kiri. So bila bergaduh dia kena dengung. Musyrikin walau. Okay. Seterusnya. Tengok muka surat sebelah pula. Okay. Walakin yu'ahidhukum. Nampak? Huruf nun atas dia tak ada baris apa-apa pun. Memang nun tu adalah nun mati. Tapi atas dia tak ada baris apa-apa pun kan. Kosong je atas dia. Jadi dia kena dengung dan masukkan dengan huruf yang sebelah dia. Walakin yu'ah. Nampak? Walakin yu'ah. Ha, dia masuk dengan huruf ya. Walakin yu'ahidhukum. Nampak? Okay, baik. Seterusnya. Nampak? Dia dengung masuk dengan huruf nun yang atas dia. Huruf nun yang kedua atas dia ada W kecil. Min. Tu dengung. Min. Dua harakat. Min nisaihim. Nampak? Seterusnya. Okay. Tu kalau baca sambung dia akan jadi. Wala. Wala. Nampak? Bawah hamzah tu nampak? Dia punya tanwin tu macam bergaduh. Seorang ke kanan, seorang ke kiri. So, jadi dengung. Oh, ru tu panjang 4 harakat. Wala. 2 harakat. Wala. Okay. 2 harakat yang wala tu. Kalau berhenti di situ. Okay, ni kalau sambung. Nampak? Dia terus masuk dekat huruf waw. Dengung. Dia dengar macam dengung kan? Baik, seterusnya. Ayaktum. Nampak?
dia tak bunyikan nun tu. Dia terus masuk dekat huruf ya kat sebelah dia tu. Okay, nampak huruf nun dia tu atas dia tak ada apa-apa kan. Jadi dia kena dengung. Ayyak. Ayyaktum. Ayyaktum. Okay. Seterusnya. Okay, yang bawah tu kalau bersambung dia akan jadi islahawalahun. Okay, kalau hun dengung kan sebab atas huruf nun tu ada tanda W kecil. Jadi bila berhenti hun, bila berhenti di situ lah. Okay, hun dengung. Islahau, nampak atas huruf ha tu tanwin itu bergaduh. So bila bergaduh dia kena dengung. Masukkan dengan huruf waw. Islahau. Islahau walahun. Okay. Seterusnya darajatun wallah. Darajatun wallah. Nampak? Atas huruf ta marbutah itu, okey, tanda 99. Jadi kena dengung, masukkan dekat huruf waw tu dan dengung darajatun wallah. Okey. Baik. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.